Terima kasih banyak diucapkan kepada saudara Nazrin kerana sudi membacakan beberapa potong ayat suci Al-Quran. Jazakallah khairan katsiran. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis diteruskan lagi dengan acara yang pertama, iaitu pelancaran dan bedah buku yang berjudul Forum dan Debat Mata Wang Kripto dan juga Asbab dan Adab Ikhtilaf, yang akan dibentangkan oleh 3 orang pembentang, iaitu saudara Abdul Salam, saudara Zulfadli dan juga saudara Mustaqim. Sebelum itu dijemput saudara Khairul Anwar sebagai moderator untuk mengendalikan acara. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Jadi untuk sesi bedah buku ni, buku akan diedarkan kepada tuan-tuan. Buku akan diedarkan kepada tuan-tuan untuk sesi ni lah. Jadi bagi siapa yang ingin membeli buku, harganya ada di belakang lah, ada di kulit belakang. Bagi siapa yang nak beli boleh tengok dekat kulit belakang harga dia. Dan untuk kalau satu set, maksudnya 2 lah, satu set akan ada harga diskaun lah. Itu boleh rujuk kepada penjual di luar sana, insya-Allah. Dan yang tak ingin belilah, yang tak berminat ke apa ke, boleh pulangkan balik lepas ni, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Majlis, yang saya hormati para masyayikh dan para asatidzah dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Kami ini sebagai wakil daripada angkatan kedua Daurah Fiqh meneruskan lagi kerja-kerja yang mana dilakukan oleh angkatan pertama dahulu dalam mengarang kitab. Dan ini adalah hasil daripada 2 buah kitab ini, adalah hasil daripada usaha Daurah Fiqh kali kedua ini. Dan perbahasan mengenai 2 kitab ini akan disampaikan oleh 3 orang panel. Dan kita akan majlis ini akan dibuka lah dengan perbahasan mengenai asbab dan adab ikhtilaf dulu, kitab ini. Dan yang terakhir sekali, forum dan debat mengenai mata wang kripto akan disampaikan oleh 2 orang panel. Dan untuk pengetahuan hadirin-hadirat, Daurah Fiqh diisi dengan berbagai mata pelajaran lah. Salah satunya mengenai kitab Adabul Ikhtilaf fi Masail Ilmi wad Din karangan Syekh Muhammad Awwamah Hafizahullah, dan Al-Insaf fi Bayan Asbab Ikhtilaf karangan Syekh Waliullah Ad-Dinawi, dan Maklumat Ilmu Haula Asbab Ikhtilaf Bainal Fuqaha karangan Syekh Muhammad Nuruddin Marfu Al-Banjari Al-Makki Hafizahullah. Dan kitab ini adalah sebagai rumusan ataupun cedokan daripada ketiga kitab tersebut. Jadi untuk tidak mengelengah-lengahkan masa, saya menjemput ahli panel pertama, iaitu saudara Mustaqim bin Hasan Al-Punju, untuk memberi sedikit pencerahan berkenaan dengan kitab Asbab dan Adab Ikhtilaf ini dengan segala hormat yang bersilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator yang menyediakan program pembukaan
asatizah, asatizah. Yang dihormati para tetamu, ibu bapa, penjaga, dan seterusnya rakan-rakan seperjuangan, rakan-rakan pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bagi kita peluang untuk kita duduk dalam majlis yang berkat pada hari ini. Dan masa yang sama Allah Subhanahu wa taala telah memudahkanlah kami warga Muhammad Mustafa dan angkatan kedua untuk mengeluarkan buku yang ada di hadapan tuan-tuan ni lah, buku yang ada di kanan tuan-tuan dan perempuan, iaitu buku Asbab dan Adab Ikhtilaf. Jadi pertama sekali penghargaan, setinggi-tinggi penghargaan kami utarakan kepada pengasuh Ma'had Mudir Ustaz Abdul Manan Lubis bin Kasmi, kerana dengan kegigihan beliau dan usaha susah payah beliau, kesungguhan memantau projek penulisan buku Asbab dan Adab Ikhtilaf ni. Akhirnya pada hari ini buku Adab dan Ikhtilaf ni telah mencantik di buku ganci ni dan berada di hadapan dan tangan kita sekarang. Jadi projek penulisan buku Adab dan Asbab dan Adab Ikhtilaf ni adalah di bawah sediaan Mudir Ma'had sendirilah. Jadi tuan-tuan dan puan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perkembangan ilmu syariat Islamiah telah berlaku satu perkara yang dinamakan sebagai perkara khilafiat ataupun ikhtilaf di kalangan para ulama mujtahidin. Jadi perkara-perkara ini bukanlah perkara yang buruk ataupun tak bagus, tapi ini adalah satu perkara perkembangan yang bagus dalam bidang ilmu. Kerana percambahan idea, percambahan pendapat itu membentuk satu perkembangan ilmu. Jadi dia adalah satu benda yang bagus dan sebenarnya ada dalam berbagai-bagai tempat. Contohnya dalam sebuah institusi keluarga, kita anak yang satu keluarga yang ada 5-6 orang anak, dia akan ada berbagai-bagai idea dan beberapa keadaan yang berbeza-beza mengikut keadaan anak-anak yang ada. Begitu juga dalam keadaan sekeliling kita. Kalau dunia kita ni tak ada kepelbagaian, hanya ada cuma warna hitam dan putih sahaja, maka kita tak akan dapat menikmati keindahan dunia. Tapi dengan adanya berbagai-bagai warna, berbagai-bagai situasi dan keadaan, maka kita menikmati keindahan dunia pada hari ini. Jadi begitu jugalah keadaan kita bila berdepan dengan keadaan perbezaan ataupun perselisihan pendapat. Jadi dalam buku ni yang pertama sekali kami datangkan tentang perbezaan makna antara ikhtilaf dan khilaf. Jadi perbezaan ikhtilaf dan khilaf ni pada asalnya, ikhtilaf ni tidak membawa makna pergaduhan ataupun perbalahan, tetapi disebabkan penggunaan perkataan ikhtilaf banyak digunakan dengan makna perbalahan, akhirnya ikhtilaf ni dipahami dengan makna perbalahan sehingga dimaknakan oleh orang sebagai perkara yang buruk. Bila ada perbezaan pendapat, orang akan nampak, oh ini masalah buruk, ini masalah yang tak sepatutnya ada. Datang persoalan-persoalan daripada kalangan orang awam dan sebagainya. Macam mana? Bukan kalangan orang awam sahaja, bahkan ahli agama juga yang cuba untuk merosakkan, mencacah-bapakan keadaan umat, mengatakan bagaimana boleh adanya ikhtilaf, bagaimana boleh datangnya berbagai-bagai pendapat, sedangkan agama ni hanya dibawa oleh Nabi SAW satu orang je. Ada pula yang kata, oh kenapa banyak-banyak pendapat? Kan senang kalau kita tahu satu pendapat je senang, kita amal satu jalan je senang. Kenapa ada pendapat ni kata macam ni sah, ni tak sah, kenapa ada banyak-banyak? Ada pula orang yang kata, pelajar agama pula kata, oh fiqah ni susah, nak kena tahu ni pendapat ni boleh, pendapat ni boleh, ni kata tak boleh, ni semua nak kena ingat wajah-wajah pendapat-pendapat bagai-bagai ni. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhtilaf ini bukanlah perkara yang benda yang buruk, bukan perkara yang diburukkan dalam pemikiran kita. Dia adalah satu benda yang ada di mana-mana dan benda yang kita sebenarnya berlaku dalam kehidupan seharian kita. Jadi dengan kita mengetahui asbab dan adab al-ikhtilaf, kita akan mula menghargai perselisihan pendapat ini. Kita akan menghargai ulama yang cuba berusaha bersungguh-sungguh mempertahankan pendapat mereka dan menunjukkan cara mereka berhadapan dengan ikhtilaf, dan akhirnya akan melahirkan perasaan kasih dan sayang kepada ulama ini.
Jadi penerangan tentang makna dan adab al-ikhtilaf, terjemahan makna juga kami bawa mengikut pada tarik yang dibawa datang dalam buku Asbab dan Adab al-Ikhtilaf karangan Adab al-Ikhtilaf karangan Syekh Awamah. Kenapa didatangkan makna ikhtilaf ni? Perbezaan makna ikhtilaf dan khilaf ni kerana apa? Kerana ada golongan-golongan tertentu yang cuba untuk merosakkan umat dengan mengatakan, dengan membawa kata-kata Hadrat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, al-khilafu syarrun. Jadi dengan mengatakan khilafu syarrun, mereka mengatakan, oh kalau ada khilaf ni maknanya buruk, tak boleh pakai, tak boleh terima. Kita kena kembali kepada yang satu. Tak boleh ada perbezaan pendapat. Jadi dalam memahami perbezaan makna ikhtilaf dan khilaf, kita akan mengenal bahawa al-khilafu syarrun itu, perkataan khilaf itu perlu difahami dengan makna asal dia. Khilaf ini memang membawa makna perbalahan, perbatan yang buruk, tapi ikhtilaf tidak begitu. Yang berlaku di kalangan ulama adalah perkara ikhtilaf, perkara benda-benda yang berada dalam lingkungan ruang mujtahad fih, disebut sebagai mujtahad fih, perkara-perkara yang boleh diperselisihkan, perkara yang memang boleh ada perbezaan pendapat. Ini perkara yang berlaku di kalangan para fuqaha. Kemudian dalam kita memahami asbab ini juga, kita akan menghargai usaha yang telah dijalankan oleh para ulama ini. Perbezaan pendapat ataupun ikhtilaf ini telah pun berlaku sejak zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in lagi. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan ini tidak berlaku kerana sumber syariat, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri masih ada bersama dengan sahabat. Jadi segala masalah-masalah hukum yang timbul akan dirujuk terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas kewafatan baginda, keadaan ini mula merumit. Bila datang permasalahan, akan dirujuk kepada sahabat-sahabat dan datang berbagai-bagai keadaan. Dan dalam ini kami sertakan, dalam buku Asbab dan Adab Ikhtilaf ni, kami sertakan beberapa bentuk perselisihan pendapat ataupun ikhtilaf yang berlaku di kalangan para sahabat, dan punca berlakunya perselisihan ataupun ikhtilaf di kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian datang zaman seterusnya, zaman fuqaha, zaman tabi'in, permasalahan ini semakin mengembang. Ruang negara Islam semakin membesar, keadaan masalah baru semakin banyak muncul yang membawa kepada pelbagai ijtihad yang baru, yang memerlukan dan menuntut kepada ijtihad-ijtihad yang baru ni. Lagi banyak lagi pendapat-pendapat yang datang. Jadi suasana ilmu semakin berkembang. Dan perkara ini juga kami sertakan dalam buku ni, tentang perselisihan ataupun ikhtilaf di kalangan fuqaha dan tabi'in yang kami telah rumuskan daripada hasil pembelajaran daripada beberapa buah kitab ni lah. Kemudian dalam bab yang terakhir, kami membahaskan tentang masalah adab al-ikhtilaf. Jadi dengan memahami adab, dengan mempelajari adab ketika berikhtilaf, kita akan mempelajari bagaimana cara ulama menghadapi situasi khilafiyah ini. Adakah mereka berhadapan dengan cara yang buruk, ataupun dengan berhadapan dengan orang yang berselisih, berbeza pendapat dengan mereka, dengan keadaan yang baik. Jadi dengan memahami adab al-ikhtilaf, maka keadaan akan menghasilkan keadaan yang lebih harmoni. Kerana apa? Kerana adab ini mengajar kita untuk menghormati pendapat orang lain, menghormati individu, dan yang kalau kita bangkang adalah pendapatnya sahaja, tetapi kita masih ada sentimen keagamaan ataupun kemanusiaan yang perlu dihargai dan perlu kita nilai pada individu yang sedang berbeza pendapat dengan kita. Jadi ini yang kami cuba bawa dalam perbahasan adab al-ikhtilaf. Seterusnya, tuan-tuan yang puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sumber hukum syariat kita ada beberapa perkara yang perlu dinilai. Bukanlah semua perkara boleh untuk diperselisihkan ataupun boleh untuk berbeza. Cuma ada beberapa perkara yang ada ruang yang diperbolehkan untuk kita berbeza pendapat, dan ada ruang yang tidak boleh untuk berbeza pendapat. Ini yang disebutkan tadi sebagai ruang mujtahad fih, yang disebutkan oleh ulama sebagai mujtahad fih. Dalam
perkara hukum syariat, dia ada yang dinamakan sebagai perkara-perkara yang qat'i dan ada perkara yang zanni. Perkara yang qat'i memang hukum dia dah tetap, tak boleh diubah. Dan ada perkara yang zanni, yang ini dalam lingkungan perkara zanni ini disebut sebagai mujtahid fiqh, maknanya benda-benda yang boleh berlaku ijtihad padanya. Dalam ruang lingkup perkara qat'i, tidak boleh ada sebarang perbezaan pendapat dan kita kena berpegang pada prinsip. Perkara ini juga kami terangkan dalam buku ini, dalam buku Asbab dan Adabul Ikhtilaf ini, di bawah tajuk syarat beradab dan dalam berbeza pendapat. Kami sertakan beberapa ciri, kriteria keadaan manusia macam mana, yang orang macam mana yang kita boleh berselisih pendapat ataupun berikhtilaf, dan pada keadaan mana yang kita boleh berikhtilaf. Jadi dalam masalah khilafiyat ataupun ikhtilaf ini, hanya orang-orang yang mempunyai otoriti, kelayakan, yang ada kemantapan ilmu, dialah orang yang layak untuk membahaskan perkara-perkara tersebut, perkara-perkara yang tertentu. Beliaulah yang ada kelayakan untuk berkhilaf. Maknanya kalau perbezaan pendapat itu berlaku antara orang yang ada otoriti dengan yang ada otoriti, maka di sini perlu ada adab dalam berikhtilaf. Dan perkara itu berlaku pada perkara-perkara yang zanni. Adapun kalau berlaku pada perkara yang qat'i dan bukan kepada orang yang ada keahlian dan bukan ada otoriti, maka dekat sini tak perlu kita menjaga adab dalam berikhtilaf, sebab ini bukan medan ikhtilaf. Pada ketika ini adalah tempat untuk kita berpegang dengan prinsip dan bukan medan ikhtilaf. Sebab ini perkara-perkara yang qat'i, ataupun orang itu bukanlah orang yang berotoriti, bukan orang yang layak membahaskan perkara tersebut. Ini perkara ini disebutkan oleh Syekh Awamah dalam buku karangannya Adabul Ikhtilaf. Dan benda itu kami nukil dan bawa dalam buku Asbab dan Adabul Ikhtilaf ni lah. Jadi kedua-dua benda ni, asbab dan adabul ikhtilaf ni, dengan mengetahui asbab tadi, kita akan menghargai dan menghalang kita daripada bersifat ekstrim terhadap satu-satu pendapat. Dengan adanya asbab dan adab ikhtilaf ni, akan menghalang kita daripada keadaan tersebut lah, situasi ekstrim ni. Jadi itu kepentingannya. Jadi sebenarnya keadaan ini sekarang ni menjadi satu polemik yang besar, yang mana ramai yang cuba membawa kepada mendatangkan perpecahan di kalangan umat dengan membawa isu-isu khilafiyah ini. Jadi sebenarnya dalam masalah zanni, perkara-perkara yang boleh diijtihadkan memang mujtahid fiqh, memang kita ada ruang untuk berijtihad, untuk berbeza pendapat, dan kita tak perlu pun untuk bertelagah, bergaduh dan sebagainya. Ini adalah ruang untuk kita berlapang dada, dan kita kena terima pendapat ini dengan hati yang terbuka. Dan ini memang ruangan ilmu yang perlu kita terima. Jadi buku ini juga di bahagian akhir kami terangkan tentang perlunya untuk kita berlapang dada dalam masalah-masalah ikhtilaf ini. Jadi sampai di situ saja penerangan saya sedikit tentang buku ni, Asbab dan Adabul Ikhtilaf ini. Jadi semoga penghasilan buku Asbab dan Adabul Ikhtilaf ini dapat memberi manfaat yang banyaklah pada kita dan seluruh umat, insya-Allah. Saya sudahi sesi saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita Mustaqim atas pencerahan yang beliau telah berikan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada awal tahun baru ini 2018, Mahat Mustafa telah melakukan satu forum dan debat mengenai mata wang kripto. Dan salah satu program yang diisi dalam Daurah Fiqh adalah forum dan debat. Bagaimana para pelajar dapat memahami suatu isu yang berlaku dengan cara forum dan debat. Daripada hasil itulah buku ini diterbitkan. Buku forum dan debat mata wang kripto. Dan ini dipandalami isi-isi dan dokumentasi lah daripada forum dan debat yang dibuat pada awal tahun baru ini. Jadi untuk pembentangan tentang mata wang kripto ini ada dua sesi. Sesi pertama, sesi forum, akan disampaikan oleh saudara Muhammad Ilyas bin Haji Tajuddin, dan
beliau akan menerangkan sebuah sedikit berkenaan dengan forum anak kita ini. Ini segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator kerana menjemput saya untuk menyampaikan sedikit ringkasan berkenaan majlis forum yang sebelum ni. Jadi di awal buku ni, di awal buku hukum mata wang kripto ni, kami ada menjelaskan sedikit berkenaan wang fiat, fiat money, duit kita sekarang, duit yang kita guna sekarang untuk buat transaksi. Jadi sebab apa kita jelaskan berkenaan tu? Sebab kita nak tahu dulu apakah dia status duit kita yang kita guna, apakah dia hukum dia di sisi ulama. Jadi untuk mengetahui status, untuk mengetahui hukum, kita kena tahu dulu sejarah dia macam mana, bagaimanakah fiat money terhasil. Jadi sebenarnya duit ni dia, zaman dulu mereka menggunakan pelbagai item untuk dijadikan sebagai duit. Ada yang gunakan kerang, ada yang gunakan batu, ada yang gunakan permata, yang dijadikan sebagai medium antara untuk dijadikan sebagai duit. Cuma kerajaan pertama yang menggunakan emas dan perak sebagai duit adalah kerajaan Rom dan Parsi. Sehinggalah membawa kepada zaman Nabi SAW, emas dan perak ni terus digunakan sebagai medium perantara, terus digunakan sebagai duit, dan dikenali sebagai dinar dan dirham. Dan Nabi SAW pun iktiraf emas dan perak ni kedudukannya sebagai duit, sehingga Nabi SAW menyebutkan hukum hakam berkenaan penggunaan emas dan perak. Jadi revolusi terus terjadi terhadap duit ni. Duit ni terus berkembang, berubah bentuk, sehinggalah yang paling drastiknya berubah pada tahun 1971. Jadi pada tahun 1944, setelah mana Perang Dunia yang kedua, jadi dunia ni berada dalam keadaan kemelesetan ekonomi yang teruk. Jadi semua pemerintah daripada banyak negara, mereka telah berhimpun dan mengadakan satu persidangan yang dinamakan sebagai Bretton Woods. Jadi Bretton Woods ni satu persidangan untuk memulihkan ekonomi dunia. Macam mana untuk memulihkan ekonomi dunia. Jadi hasil daripada persidangan ni lahirlah Bank Dunia kita ini, Bank Dunia. Lahirlah Bank Dunia. Kemudian persidangan tersebut juga mereka mewujudkan satu jenis mata wang yang mempunyai nilai pertukaran yang tetap, atau kita cakap fixed exchange rate, yang muka surat 9 tu ada, muka surat 9. Jadi macam mana mereka buat? Mereka membuat perjanjian untuk mengikat satu US dollar dengan 888 miligram emas. Jadi duit ketika tahun 1944 tu memang dia dikenali sebagai representative money, atau duit yang memang ada nilai emas di belakang dia. Memang dia tu ada mewakili sejumlah emas dan perak dalam simpanan bank tahun 1944. Hinggalah pada tahun 1971 perjanjian ini dibatalkan. Sebab apa dibatalkan? Sebab Amerika Syarikat mereka membuat sistem fractional reserve system. Fractional reserve system ni dia panjang perbahasan mengenai fractional reserve system. Kesan dia menyebabkan apa? Menyebabkan inflasi lah. Duit jadi kurang nilai. Duit banyak tapi kurang nilai sebab fractional reserve system, dan menyebabkan berlakunya lambakan duit disebabkan fractional reserve system. Dan juga yang keduanya sebab Perancis mereka menukarkan banyak US dollar, banyak duit kertas US dollar mereka menukarkan dengan emas. Kan berdasarkan perjanjian ni, dalam persidangan Bretton Woods tu, US dollar ni diikat dengan 888 miligram emas. Maksudnya boleh ditukar dengan emas fizikal lah kalau nak ditukar. Satu USD tu boleh ditukar dengan 888 miligram emas.
Kemudian Perancis dia kumpul banyak duit US dollar, kemudian dia tukar dengan Amerika Syarikat, dia ambil emas. Jadi Amerika Syarikat dia takut keadaan ini berlaku pada dilakukan oleh banyak negara. Jadi kalau semua negara tukar semua duit je dekat Amerika Syarikat, yang tinggal dekat Amerika Syarikat cuma helaian kertas yang tak berguna, yang tak ada nilai langsung. Jadi perjanjian itu dibatalkan. Lepas perjanjian itu dibatalkan, muncullah fiat money. Fiat money. Jadi fiat money ni duit yang tak ada apa-apa precious metal, tak ada apa-apa emas, tak ada perak, tak ada di belakang dia. Dan tu duit yang kita pegang sekarang ni. Ia ni dikeluarkan berdasarkan tengok kehendak kerajaan lah. Kalau dikeluarkan banyak boleh jadi inflasi, boleh jadi duit tu jadi apa, jadi kurang nilai. Tengok berdasarkan ekonomi lah, duit tu dikeluarkan berdasarkan kepercayaan orang, berdasarkan kepercayaan dunia terhadap ekonomi sesebuah negara. Jadi sekarang ni kita menganggap yang ekonomi US apa semua tinggi, kuat. Jadi duit US tinggi, permintaan terhadap duit US pun banyak. Contohlah fiat money. Kemudian berkenaan hukum fiat money, di dalam buku ni pada muka surat 11 hingga muka surat 14, kami mendatangkan berbagai pendapat ulama. Ada khilaf, ada berbagai pendapat ulama. Dan juga menurut Majlis Fiqh Antarabangsa, mereka sepakat membenarkan penggunaan duit fiat money untuk sebagai transaksi harian. Sebab apa? Sebab walaupun fiat money tidaklah sesempurna emas dan perak dari sudut nilai dia, tapi dia tetap menjalankan fungsi emas dan perak. Maksudnya sebagai medium perantara emas dan perak, sebagai medium perantara ketika mana membuat transaksi. Jadi sebab tu ulama kata fiat money ni pun dia punya hukum sama macam hukum emas dan perak. Maksudnya dia mengikut disiplin seperti mana disiplin emas dan perak. Kemudian setelah mengetahui hukum dan status duit fiat money, maka kami terus kepada mata wang kripto. Jadi sebenarnya kripto ni apa? Cryptocurrency kan. Mata wang kripto ni dia satu teknologi menghasilkan mata wang digital menggunakan kriptografi. Ni dah ringkasan. Maksudnya dalam buku ni panjang sikit dia punya penerangan tu. Dia teknologi untuk menghasilkan mata wang digital. Mata wang digital ni dalam alam maya dia tak ada zat. Dia dekat alam maya. Dia menggunakan teknologi kriptografi. Teknologi kriptografinya pula, kriptografi ni maksudnya satu kajian yang dijalankan oleh beberapa orang pakar. Satu kajian untuk menghasilkan supaya orang yang mempunyai mata wang kripto ni selamat punya data. Supaya orang yang punya mata wang kripto ni selamat punya data, dia buatlah kriptografi melalui kriptografi lah. Dan sebenarnya mata wang kripto ni dia bukannya baru lah. Dia pada tahun 1990 telah dijalankan kajian lah, dah start lah. Sekumpulan syarikat dan pembuat program, mereka telah buat usaha untuk hasilkan duit yang diterima dalam bentuk virtual, maksud dalam bentuk kripto lah. Cumanya pada tahun tersebut disebabkan kekurangan teknologi, disebabkan peraturan yang ketat, lepas tu ciri keselamatan yang lemah, kurang pengguna, kurang permintaan terhadap mata wang kripto ni, maka gagal. Sehinggalah diteruskan lagi sehingga pada tahun 2009 mereka berjaya untuk mengatasi semua masalah ni melalui teknologi Bitcoin. Melalui teknologi blockchain. Tapi duit yang dihasilkan tu nama dia Bitcoin lah.
duit kripto yang dihasilkan tu nama dia Bitcoin. Jadi perbezaan cryptocurrency dengan fiat money, tuan-tuan boleh melihat pada muka surat 18 dan 19. Pada muka surat 18 dan 19 buku ni kami ada menyenaraikan beberapa perbezaan antara cryptocurrency dan fiat money bersama dengan keterangan dia. Kemudian blockchain. Apa tu blockchain? Blockchain ni kan tadi kita dah cakap kriptografi ni, dia ni satu kajian untuk menyelamatkan data pengguna wang kripto supaya dia punya data dia tu tidak digodam, tidak diubah. Jadi blockchain ni merupakan salah satu hasil daripada kajian tu, merupakan salah satu daripada teknologi yang dihasilkan tu adalah blockchain. Fungsi blockchain ni apa? Dia merekodkan secara tetap semua transaksi yang telah disahkan dalam sistem decentralized, menggunakan catatan awam untuk mengelakkan daripada ubahan atau pindahan yang tidak sah. Maksudnya senang cakap, kalau pada muka surat 23 hingga 30 tu, dan menerangkan berkenaan komponen blockchain dan menerangkan berkenaan fungsi blockchain. Dan kalau nak dipahami, kita boleh bandingkan dengan sistem kewangan kita sekarang sistem kewangan bank tu. Jadi kalau kita simpan dekat bank, jadi satu bank, contohnya kita simpan dekat bank A, kita simpan 1,000 kan. Jadi bank A ni dia akan catat yang kita simpan dalam bank A ni 1,000. Cumanya kalau bank A ni di-hack atau digodam ke, atau diubah data ke, jadi simpanan kita tu daripada 1,000, contohnya dia tukar jadi 100. Jadi kalau kita nak keluarkan duit 1,000 itu dah tak boleh lah. Sebab apa? Sebab tak ada kita cakap dah tak ada bukti lain lah. Dah tak ada bukti lain yang kata yang kita disimpan 1,000. Cuma dalam sistem blockchain ni direngkaskan. Kalau blockchain ni, kalau contohnya saya ada 10 Bitcoin contohnya. Lepas tu saudara saya dia jual barang menggunakan Bitcoin. Jadi transaksi yang dibuat antara saya dengan saudara saya ni akan didapat, maksudnya setiap orang yang memiliki Bitcoin akan tahu yang sebenarnya saya dah buat transaksi dengan dia. Jadi kalaulah data saya ni digodam, tetap orang boleh di backup dengan data-data yang lain. Boleh di backup dengan data-data yang lain. Jadi kalau dia nak godam, dia bukan kena godam saya punya data saja, tapi dia kena godam seluruh dunia yang memakai Bitcoin kan. Dan itu adalah satu yang mustahil. Itu nama dia sistem terpencar, decentralized. Jadi itu saja yang saya boleh ceritakan berkenaan forum. Jadi saya serahkan ini kepada Tuan Moderator. Terima kasih kepada Tuan Ilyas atas pertanyaan beliau. Untuk sesi yang kedua ini, dijemput saudara Abdul Salam Imam Ali menyampaikan sedikit keterangan tentang debat yang ada dalam kitab buku mata wang kripto ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator kerana sudi menjemput saya untuk membentangkan sesi yang kedua daripada buku ni lah, Mata Wang Kripto. Jadi buku yang ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, dia ada dua tajuk, satu forum, satu lagi debat. Jadi saya ingin mengupas tentang debat je lah. Jadi debat ni dia macam mana? Debat ni dia ada dua kumpulan. Satu kumpulan pencadang dan satu kumpulan pembangkang. Jadi pencadang ni dia cakap mata wang kripto tu halal lah, dan kalau pembangkang dia cakap haram. Jadi awal tahun hari tu kami ada buat majlis forum dan debat. Jadi
kita orang debat ni bukan ikut kepala sendiri lah. Maksudnya tak ni haram, yang ni halal. Jadi kita orang debat ni, kita orang berdasarkan daripada sumber-sumber yang benar lah. Daripada ada fatwa Mesir, apa semua tu lah. Jadi sini saya nak cerita sikit tentang poin-poin lah. Jadi tuan-tuan boleh tengok cerita tentang debat ni daripada muka surat 30 sehingga 55. Jadi saya sentuh sikit lah dia punya perbahasan dia macam mana. Contoh dia pencadangan. Pencadang dia cakap sebab apa dia orang cakap mata wang kripto ni halal. Jadi dia orang cakap sebab apa dia orang pakai usul fiqh lah. Dia orang pakai usul fiqh apa yang al-aslu fil asya' al-ibah hatta yadul dalil al-tahrim. Dia orang pakai itu. Lagi tak ada yang lain yang cakap benda ni haram, jadi benda tu ibahah lah. Jadi ada orang tanya kalau benda tu halal, sebab apa benda-benda mata wang kripto ni orang pakai buat untuk berjudi apa semua kan, untuk perkara yang haram lah. Macam mana benda tu boleh jadi halal? Jadi senang contoh dia, kita beli pisau, kita pergi pasar beli pisau dapur, pisau potong bawang lah. Jadi kita beli bila kita beli pisau tu, dan pisau tu kita guna buat rompak, buat rompak apa-apa lah. Jadi adakah pisau yang kita beli tu, pisau tu jadi haram? Pisau tu takkan jadi haram. Dia akan cakap pisau tu haram sebab apa? Sebab kau guna buat rompak. Tak, pisau tu tak haram. Yang haramnya perbuatan rompak tu lah. Jadi begitu juga dengan mata wang kripto ni. Mata wang kripto tu dia tak haram. Yang haramnya kalau buat transaksi benda-benda yang haram lah. Mata wang kripto tu sendiri dia tak haram. Itu salah satu poin pencadang lah. Dan kalau pembangkang dia cakap sebab apa? Sebab apa mata wang kripto ni dia haram? Sebab dia tak menepati sifat mata wang yang sebenar. Ada seorang syekh dia cakap sifat mata wang yang sebenar ni dia kena intrinsik nilai. Nilai intrinsik. Nilai intrinsik ni apa? Nilai intrinsik ni dia macam contoh duit RM1 kan. Duit RM1 hari ni RM1, esok pun dia tetap RM1 lah. Sampai bila-bila duit RM1 tu dia akan jadi RM1. Itu maksud dia nilai tetap lah. Kalau macam mata wang kripto, contoh dia Bitcoin, dia tak tetap. Boleh jadi hari ni harga dia RM1 je, tengok-tengok esok naik RM10. Jadi mata wang kripto ni dia tak menepati lah sifat mata wang yang sebenar. Itulah antaranya. Banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sesi pendebatan ni muka surat 30 sehingga 55. Jadi hasil daripada pendebatan ni kami dapat simpulkan mata wang kripto ni dia ada pro dan kontra. Dia ada kebaikan dia dan ada keburukan dia. Dalam buku tu ada juga dia muka surat 20 sehingga 21. 20 dan 21. Jadi saya sebut satu lah. Contoh kebaikan mata wang kripto ni apa? Dia bersifat tidak berpusat. Faham? Bukan pusat yang kat perut ni. Dia maksud pusat tu contoh mata wang kita kan. Mata wang kita pusat dia apa? Bank. Contoh dia bank. Jadi apa-apa semua kat bank lah. Kalau mata wang kripto ni dia pakai teknologi tu lah, blockchain tu. Tadi saudara kita dah terangkan apa tu blockchain. Dia akan selamat. Tapi keburukan dia apa? Keburukan dia
Keburukan dia ni bila semua orang guna mata wang kripto, bila semua orang guna mata wang kripto, jadi duit orang dah tak guna lah. Bila duit orang tak guna, dia akan berlaku inflasi. Inflasi ni apa? Dia lampaukan duit lah, susut nilai duit jatuh. Macam dekat negara Zimbabwe kan, dia orang nak pergi beli sayur, dia orang bawa duit 1 bakul tu untuk beli sayur je. Sebab apa? Tu sebab, antara sebab inflasi lah. Jadi hukum dia macam mana? Kalau tuan-tuan dan puan nak tahu, tuan-tuan kena belilah buku ni. Ni boleh dapatkan dekat Al-Mustafa Publication. Jadi itu saja dari saya. Saya serahkan majlis kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Abdul Salam dan Mahdi atas pembentangan beliau. Jadi sebelum kita mengakhiri majlis ni, kita ada lagi satu jenis kitab, edisi yang terbaru lah. Orang panggil dia Samsal, kena dengan nama Samsal. Dia kata daripada fahami amalat sekali anda. Ini boleh didapati di koperasi atau penjualan. Dan lebih buku ini, edisi baru ni daripada edisi lama, dia ada beberapa fasal yang tak disebut dalam edisi pertama. Adalah beberapa fasal yang tak disebut. Di sini ada disebut. Contohnya tentang usul fiqh, skim Ar-Rahmu, 1 SOX, Mayumi Global, tanda arah saham faktor syariah, laporan saham, skim Ponzi dan piramid. Dan tentang mata wang kripto pun disebut dalam kitab Khamsah ini. Jadi kami syur kepada tuan-tuan, silalah beli. Baik untuk kita sebenarnya. Sebelum kita melakukan sebarang muamalah dengan bank ataupun dengan mana-mana individu berkenaan dengan muamalah, sebenarnya kita tahu dulu baru kita buat muamalah. Bukan buat, lepas tu baru tanya, baru kaji. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan satu set. InsyaAllah kalau tuan-tuan dapat satu set, mungkin ada diskaun ya. Harga tak disebut di sini, boleh tanya di koperasi tadi. Jadi sebelum tutup majlis ni, ada beberapa lagi buah kitab yang bakal diterbitkan. Sebenarnya kitab ni telah pun siap, tapi belum dibukukan sebab dia besar. Kitab tentang terjemahan matan Minhaj Imam Nawawi dan istilah fiqh Syafi'iyah dan juga sunnah dan bid'ah. Telah pun siap, dia belum dibukukan. Jadi kami mengharapkan doa daripada tuan-tuan dan puan atau usaha yang kecil ini, semoga Allah SWT menerima usaha ini dan boleh beri manfaat kepada umat. Jadi insyaAllah saya sudah majlis ini dengan serahkan majlis kepada tuan-tuan semua.